kita akan memfokuskan mengenai aktiviti pusat sejarah Brunei sempena dengan Brunei December Festival. Kita bersama dengan narasumber kita ni yang sudah berada di talian, iaitu Yang Mulia Muhammad Al-Hazim bin Haji Hashim. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa kabar Tuan? Alhamdulillah sihat. Sihat. Sihat Sihat, syukur Alhamdulillah. Ceria hari ini. Lurus. Jadi ingin kita ni mengetahui ni Tuan ya, tentang topik perbincangan kita ni, terutama sekali lagi tentang aktiviti Pusat Sejarah Brunei. Sempena dengan Brunei December Festival. Sebelum itu, kita akan bertanyakan, adakah ini kali pertama Pusat Sejarah menyertai Brunei December Festival ini? Teruskan. Teruskan, silakan. Okey, Alhamdulillah sejak pertama kalinya Brunei December Festival ini diadakan pada tahun 2017. Ini merupakan pusat sejarah Brunei menyertai Brunei December Festival pada tahun 2021. Ya? Ya. Oh, okey. Pertama. Jadi mungkin tahun ini macam mana ni? Adakah ada improvement sedikit ataupun ada perubahan sedikit? Macam mana dengan tahun ini? Apa objektifnya? Okey, objektif kami pada tahun ini adalah untuk mengadakan beberapa aktiviti dan program yang akan diadakan bersempena dengan Brunei December Festival 2021. Jadinya Pusat Sejarah Brunei, ringkasnya PSB, dia mengadakan beberapa aktiviti untuk memeriahkan Brunei December Festival pada tahun 2021, anjuran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Okey, di antara aktivitinya itu adalah yang pertama pameran secara maya, iaitu pameran menggunakan kamera 360 darjah, pameran 3D dan pameran poster flipbook. Jadi dalam pameran ini dapat membawa pelawat mengunjungi dengan membuat lawatanlah secara maya ke galeri-galeri pameran yang ada di Pusat Sejarah Brunei. Seterusnya kuis secara maya. Kuis secara maya ini terbuka kepada pelajar sekolah berumur 9 hingga 15 tahun sahaja. Tapi ia diterhadkan kepada 25 orang. Jadi siapa yang awal mendaftarlah saja yang dapat diterima. Kuis ini diadakan pada 22 dan 27 Disember 2021 melalui aplikasi Zoom. Seterusnya kami ada mengadakan aktiviti pertandingan mewarna secara maya. Di sini kami mengadakan dua kategori. Yang pertama 7 hingga 11 tahun dan yang kedua 12 hingga 16 tahun dan kedua-duanya diterhadkan kepada 25 orang sahaja. Aktiviti pertandingan ini akan diadakan pada 15 Disember 2021 sama juga melalui aplikasi Zoom. Yang keempat adalah aktiviti pembelajaran secara maya. Jadi ini adalah kerjasama dengan BIBD Alaf yang akan diadakan pada 13 dan 14 Disember 2021 melalui Google Meet. Program kami yang kelima adalah program perintis pakar sejarah berkala bersama Universiti Sultan Syarif Ali yang akan diadakan pada 16 dan 18 Disember 2021 melalui aplikasi Zoom. Yang keenam adalah sesi ceramah di bahagian Pen Borneo siri ke-9 2021 bersama dengan dua pembentang, iaitu Yang Mulia Dr. Harapandi Akhmah Hairani dan Yang Mulia Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi. Dan yang terakhir sekali adalah foto maraton sejarah Brunei yang akan mengadakan dua kategori. Yang pertama, kategori A 13 hingga 19 tahun diterhadkan kepada 80 orang sahaja dan seterusnya kategori B iaitu 20 tahun ke atas diterhadkan kepada 120 orang sahaja. Jadi sebanyak 7 acara yang aktiviti yang akan kami buat pada bulan Disember festival ini. Oh, jadi terdapat 7 tadi dan salah satu daripadanya yang pertama tadi yang telah Tuan kongsikan adalah mengenai dengan e-pameran. Tuan. Mungkin Tuan dapat berkongsi dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan e-pameran tersebut. Okey, mengenai dengan pameran secara maya lah Tuan maksudnya. Okey, pameran secara maya ini ia sebenarnya sudah bermula pada 1 Disember yang lepas. Jadi pameran secara maya ini adalah untuk memudahkan orang ramai melihat pameran-pameran yang terdapat di Pusat Sejarah Brunei. Jadi pameran di sana tu kami jadikan dengan menggunakan kamera 360 dan 3D macam real life lahnya orang. Dijadikan secara maya. Jadi dengan secara maya ini, apa objektif kami ialah agar ia lebih selamat memandangkan keadaan negara kita ini pada masa ini dilanda wabak COVID-19. Dengan adanya pameran secara maya ini, ia lebih mudah
untuk orang ramai lah mengakses ataupun mengunjungi walaupun diorang berada di rumah ke ataupun di mana-mana. Jadi orang ramai boleh mengakses pameran secara maya ini dengan melayari laman sesawang Pusat Sejarah iaitu www.pusatsejarah@government.bn ataupun melayari Instagram Pusat Sejarah Brunei. Aktiviti-aktiviti yang dikaitkan oleh seperti yang Tuan katakan tadi, ada aktiviti yang dikhaskan oleh untuk kanak-kanak seperti aktiviti mewarna dan sebagainya. Boleh dijelaskan secara lebih rinci lagi mengenai aktiviti ini? Silakan. Okey, mengenai dengan kuis secara maya dan pendindingan secara maya ini, ia memang dikhususkan kepada pelajar-pelajar sekolah. Jadi borang-borangnya bolehlah didapati dengan mengimbas kod QR yang terdapat di poster aktiviti Pusat Sejarah Brunei sempena Brunei December Festival. Poster ini boleh didapati di laman Instagram Pusat Sejarah Brunei. Jadi apa tu laman Instagramnya, Tuan? Pusat Sejarah Brunei. Pusat Sejarah Brunei ya. Dan websitenya tadi adalah www.pusat-sejarah.gov.bn. Dan dari sana kita boleh mendapatkan segala informasi dan juga mengklik tadi, menekan butang galeri pameran untuk yang tadi e-pameran tersebut. Dan bukannya sahaja aktiviti ini dijalankan oleh pihak Tuan sahaja, iaitu daripada Jabatan Pusat Sejarah, tetapi ada kerjasama dengan jabatan lain dan juga organisasi lain, terutama sekali lagi berkaitan mengenai aktiviti BIBD Alaf. Mungkin dapat diberikan penjelasan sekali lagi? Okey, mengenai dengan aktiviti pembelajaran secara maya bersama BIBD Alaf, ini adalah merupakan kerjasama yang dibuat di antara Pusat Sejarah Brunei dengan Brunei BIBD Alaf. Dalam aktiviti ini nanti ia adalah mengenai dengan sejarah yang lebih menjurus kepada pendidikan. Contohnya adalah seperti sejarah makam Sultan-Sultan Brunei, melawat tempat warisan makam-makam bersejarah secara maya, mempelajari tentang sejarah Salasilah dan ada beberapa aktiviti lagi. Jadi kerjasamaan ini adalah untuk menyebarkan luas lagi ilmu pengetahuan penuntut-penuntut dari BIBD Alaf mengenai dengan sejarah negara kita ni. Kerana sejarah kita ni, kita tahu betapa pentingnya sejarah negara kita ni kan. Betul. Kalau dulu, kalau tidak silap saya, Jabatan Pusat Sejarah ada mengadakan satu aktiviti macam aktiviti bercerita dan sebagainya, tetapi mungkin saja disebabkan ini secara virtual, ada agaknya aktiviti-aktiviti lain sememangnya untuk menarik minat individu ataupun orang ramai untuk menyertainya. Kalau fotografi macam mana ni? Dapat dijelaskan sedikit? Okey. Kategorinya agaknya dan juga jenis-jenis fotograf yang dikehendaki. Okey. Mengenai dengan foto maraton tuan, namanya foto maraton sejarah Brunei. Terlebih dahulu borangnya boleh didapati di kaunter Pusat Sejarah Brunei ataupun mengimbas kod QR juga. Ada yang terdapat di laman sesawang sama Instagram. Jadi mempunyai dua kategori juga. Yang pertama, kategorinya adalah berumur 13 hingga 19 tahun. Dan kategori yang kedua adalah 20 tahun ke atas. Jadi cara-caranya adalah setiap individu tersebut untuk mengambil gambar yang dihaskan, iaitu monumen. Digambar yang terdapat di 44 daerah. Brunei Muara, Tutong, Kuala Belait dan Temburong. Jadi setiap peserta hendaklah menggambar dan membagi caption setiap gambar tersebut. Macam itulah caranya. Amat menarik sekali segala aktiviti yang yang akan dikendalikan oleh Pusat Sejarah Brunei, dan ini adalah salah satu caranya untuk menarik minat orang ramai berbagai kategori umur sebenarnya untuk mengetahui. Jadi secara ringkas mungkin sebagai penutup untuk menarik minat ramai lagi, boleh Tuan sampaikan secara ringkas sebagai penutup. Okey, sebagai penutup bagi acara ini jadinya kami harap Pusat Sejarah Brunei ini dalam acara ini supaya mendapat sambutanlah semua aktiviti-aktiviti yang dimukayahkan ini, supaya dapat membagi manfaat, menambah ilmu pengetahuan dan penghayatan sejarah kepada para pengunjung dan para peserta yang mengikuti. Jadi di samping itu juga semoga dapat memperkenalkan Pusat Sejarah Brunei dan peranannya kepada masyarakat dan penduduk di negara ini. Jadi yang terakhir sekali juga diharap penganjuran acara ini dapat lagi menyemarakkan dan memeriahkan Brunei December Festival pada tahun ini.
Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Tuan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi ya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam.